Dengar alright, thank you. Dia pun jawab. Okay, so kita boleh proceed lah. So suara pun dia dengar. Channel komen tu, kira komen tu ada keluar dekat sini. Dia tak keluar dekat channel tu, cuma dia keluar dekat satu lagi group. Sebab apa-apa komen dia akan masuk dekat group. Jadi saya nampak saya boleh reply lah. So thank you for coming hari. Okay, so kita macam biasa kita mulakan sesi sharing kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Okay, so hari ni kita punya topik hari ni berkaitan dengan MT4 sebab ramai orang pun tak tahu nak fully utilize MT4 ni sendiri. So MT4 yang kita akan sentuh hari ni is MT4 yang dalam laptop lah, tablet ataupun Windows punya. Jadi kita tak cerita pasal iOS punya ataupun Apple punya notebook dan sebagainya. So hari ni kita akan go through Windows punya, Windows. So selepas kita install MT4 tu, normally dia akan datang dengan satu cat yang kosong lah. Dia tutup balik semua, so kita akan tengok apa benda sebenarnya yang ada pada MT4 ni. Macam mana kita nak savekan file ke, kita nak load template ke, kita nak buat setting, apa-apa setting kita buat. Dan yang terakhir sekali kita ada satu crack sebenarnya, ada the secret MT4 ni yang ramai tak tahu, iaitu macam mana kita nak run simulation menggunakan MT4 ni untuk kita running backtest. Let's say kata kita ada satu method yang kita rasakan sangat-sangat power lah, jadi kita rasa method tu power, jadi kita nak backtest, boleh tak benda tu valid ke tak valid. Jadi kita boleh gunakan MT4 ni untuk running test juga sebenarnya. Okay, so kalau kita perhatikan dekat bahagian-bahagian yang ada pada MT4 ni, dia ada beberapa bahagian sebenarnya, ada 5. Yang pertama sekali adalah bahagian atas sekali belah mana Okay, atas sekali belah top left, bahagian kiri atas sekali. Kita ada satu bahagian yang dipanggil kiri sekali kita ada bawah pada file lah. File kat atas ni kita perhatikan ada file, ada view, ada insert, ada chart, ada tools, ada windows dan juga ada help. Okay, jadi ni kita tak fokus sangat yang atas ni. Kita juga boleh pilih untuk masukkan indikator ataupun masukkan chart melalui file ni pun boleh. Kita buka file ni, new chart, kita boleh buka lah satu chart baru. Contoh kita buka new chart, ambil APX, pilih contoh dia chart goal. Okay, then dia akan keluar chart yang default akan berbentuk macam ni lah. Okay, so kita tengok apa yang ada bahagian-bahagian bawah ni untuk kita mudah panggil dia dan boleh mudah untuk kita hilangkan. Okay, so bahagian kiri atas ni, dekat sini ada create new chart. Jadi selain kita klik dekat file ni untuk buka new chart, kita pun boleh klik new chart dengan buka dekat create new chart ni. Boleh keluar dekat sini. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, tak semua chart ada dekat sini. Bila kita pergi dekat sini, arrow yang ke bawah ni, kalau kita pergi dekat sini, cursor kita tu pergi dekat sini, dia akan tulis create new chart. Tapi tak semua chart yang ada. Jadi macam mana kita nak adakan chart yang hilang? The missing puzzle. Sebab kadang-kadang kita hanya paparkan, okay, thank you Encik Abdul Rahim kita, dia boleh dengar jelas suara So macam mana kita nak bagi nampak chart-chart yang tak ada tu, kita boleh pergi dekat selang 2 sebelah kiri ni. Sebelah ni ada create a new chart dan sebelah ni ada profile. Okay, profile ni untuk kita savekan satu group of template yang kita dah gunakan. Contoh kan kata kalau kita ada beberapa set of account. So kita buka account Sane ke, kita buka account
account standard ke ataupun kita buka account ECN. So ada 3 jenis account berbeza. Of course chart dia akan ada perkataan yang berbeza. Contoh dia EURUSD.APX. Itu menunjukkan account yang standard. Kalau yang tak ada solid, contoh dia gold, dia koma sahaja. Jadi chart tu tak dipaparkan dekat sini sebab kita login di account standard, bukan di account ECN. Jadi yang ini untuk account ECN dia akan ada koma saja lepas gold, koma H4. Dia tak ada gold.apx H1. Jadi kalau kita menggunakan account standard, sebagai contoh account ni account standard, jadi kita hanya boleh tengok chart yang ada .apx sahaja. Jadi kalau kita nak adakan chart semua, kita pergi dekat bahagian sebelah profile ni, iaitu market watch. Kita klik market watch. Bila kita klik market watch, dia akan keluar satu paparan yang macam ni. Nampak market watch macam ni. So dekat market watch ni tunjukkan chart-chart yang ada, yang tak ada tadi dalam create a new chart tadi. Jadi ada juga chart yang tersembunyi lagi dekat sini. Kita pergi dekat bahagian simbol dekat sini, kita right click dia. Bila kita right click, dia akan keluar beberapa option macam ni, hide all, show all, symbols, set, spread, high dan low. Jadi dekat sini untuk kita paparkan dekat market watch ni. Kalau kita letak spread, kita tick spread ni, dia akan ada satu kolom lagi. Ada tanda seru ni, inilah spread untuk setiap pair yang kita lihat dekat sini. Spread 2, spread 3, spread 4. Jadi banyak pair ni dipaparkan spread. Kalau kita nak tengok spread ni, kita boleh untick baliklah spread. Jadi dia akan ada 2 kolom je. Ada bid price dengan ask price. Bid price ni harga jual dengan harga belilah. Kita tekan buy dapat harga ask. Kalau kita tekan sell, kita dapat harga bid. Okay, selain tu kita pergi dekat simbol ni, kita mula-mula kita tekan je dulu show all. Bila dia show all ni, maknanya semua chart-chart yang ada dalam APX ni dia akan keluar dekat sini. Apa-apa pair yang ada dia akan keluar dekat sini. Jadi kita boleh susun lah, ataupun mana kita boleh pilih mana-mana pair yang kita nak kan. Takut kadang-kadang pair yang kita cari tu tak ada. Macam kat sini kita dapat tengok semua. Minyak pun ada, UK oil, US30, Dow Jones ada AUS 200, banyak lagi pair-pair ataupun currency-currency yang ada, yang unpopular pun kita ada dekat sini. Jadi boleh pilih lah, kalau kita rasa kita ni lebih mahir trade oil apa semua, kita boleh pilih lah dekat situ. So benda tu tersuruk dekat market watch ni. Jadi mula-mula dekat mana-mana MT4 pun basically sama juga. Kita pergi dekat market watch dulu, kita pergi kat simbol, kita right click dulu, kita show all. Baru semua pair yang ada. Tak kisahlah ECN ke, standard account ke, ataupun sane account ke, semua akan keluar dekat sini. So kalau lepas tu kita boleh pangkah je lah market watch ni, sebab dia menyemakkan kita punya chart sebab kita nak tengok chart itu, nak tengok price kat sini. Melainkan ada yang trade guna numbers, yes. Ambil harga bid dengan harga high, lepas tu dia kira sendiri tolak ke tambah ke, ada teknik tu pun ada. Dia tak tengok chart, dia tengok harga, then dia calculate saja pun ada. Jadi kalau tak perlu pakai market watch ni, kita pangkah dulu untuk kita study benda-benda yang lain. Okay, lepas tu sebelah pada market watch ni adalah data windows. Data windows ni kita klik, dia akan keluarkan data semasa. Contoh dia dekat time frame semasa ni, di time frame H1 ni, berapa harga. Bila kita pergi dekat mana-mana candle, dia akan tunjukkan candle tersebut punya data. Okay, dekat mana dia punya open, dekat mana dia punya low, dekat mana high price dia, dekat mana low price dia, dan berapa dia punya close. Dan juga volume ditunjukkan dekat situ. So tak ada apalah, dia je hanya perlu data. Data ni pun actually kita boleh dapat dekat atas ni. Dekat chart ni, kat bahagian sini kita nampak ada dekat sini. Nampak tak dekat sini? Ni chart kita, ZAU, USD, chart gold. So dekat sini ada 4 price sebenarnya. Dia OHLC, ada 4 price tu, maknanya harga open, harga high, harga low dengan harga close. Tempat mana dia buka, dekat mana dia punya close, high dan juga low. So boleh tengok kat sini basically. Kita tak perlu buka data window ni, jadi kita pangkah je, kita surukkan. Sebelah bahagian data window ni is navigator. Navigator ni tempat kita login. Mula-mula dia memang ada, dia akan susun elok je. Ada navigator, ada terminal, dia dalam bentuk kecil-kecil lah. Jadi mula-mula kita pangkah je semua dan baru kita buka balik. Contohnya dekat sini kita punya account. Bila kita dah login tu nanti dia akan tulis dekat sini account kita mana satu,
jenis mana satu, berapa leverage dia dan siapa penama account tu dia akan paparkan dekat sini lah. Kalau account tu live dia akan tulis APX Prime live. Kalau account demo dia tulis APX Prime demo. So bahagian bawah ni pun ada indikator pun kita boleh masukkan indikator melalui navigator ni pun boleh. Sebagai contoh kita buka kataan tambah ni. Ada banyak indikator kat sini. Kita boleh simply kita drag dia masuk. Ambil indikator ni, klik sini, kita drag masuk ke dalam chart. Lepas tu dia punya setting ni kita kena allow lah. Common ni kita allow kan semua modification apa semua, kita tekan OK. Then dia dah keluar kat bawah ni. Nampak? Kita boleh drag dia masuk ke dalam chart yang kita trade. Jadi kalau tak nak pakai, kita pergi dekat bawah ni indikator, kita right click, delete indikator. So dia hilang balik lah. So kita hanya drag masuk indikator yang kita nak pakai lah kan. Sebagai contoh dekat sini kita nak masukkan GeoGP clock dekat sini, iaitu jam kan, jam untuk candle dia siap, kita tarik masuk dekat sini. So di close. Jadi ada jam keluar kat situ. Dia tak keluar, dia tak tahu pasal apa, dia tak keluar. Allow. Kan. Okay, tak apa. Kira ada indikator yang tu, indikator yang custom lah, maknanya dibawa masuk secara manual. Okay, untuk buat masuk indikator secara manual, saya tunjukkan macam mana kalau ada indikator yang outsource yang tak ada di dalam MT4 ni pun boleh kita buat masuk menggunakan dia sebagai outsource punya indikator. So kita minimize balik indikator ni, kita tutup balik. So dua kolom di bawah indikator ni adalah expert advisor dan juga script. Expert advisor ni kalau kita nak guna EA lah. EA ni contoh dia kita nak guna robot ke, nak guna EA ke, tapi kena turn on auto trading kat atas ni. Kita klik on dulu auto trading, baru kita boleh run kita punya EA ataupun apa-apa benda sort of robot whatever. Tu untuk expert advisor EA. Sekejap lagi kita pergi macam mana EA ni. Kita nak run simulation pun kita melibatkan EA ni juga. Yang bawah sekali adalah script. Script ni bukan script macam berlakon ada skrip tu kan. Ni skrip ni normally kita gunakan common prompt untuk kita bawa masuk outsource juga skrip. Ada skrip macam-macam boleh dapatkan di internet. Kalau gajing-gajing Google tu macam-macam skrip ada. Dia nak bagi close all ke, skrip nak bagi layer banyak ke. Skrip ni senang. Bila ada skrip ni kita drag masuk je dalam kita punya MT4 macam indikator juga. So dia akan close all. Contohnya kita ada 180 entry. Layer kita banyak. Jadi kita nak close satu-satu tu lambat. Jadi kita boleh gunakan script dekat situ. Ramai yang tak tahu Kita punya entry yang boleh layer lambat beratus-ratus layer Contoh kalau jenis yang kaki layer ni dia suka buat kek lapis kan. Sell daripada bawah sampai atas kan. Bila market dah fall dia nak tutup takut tak sempat ke apa semua. Jadi dia boleh gunakan script tu. Dan sama juga script tu perlu on juga auto trading ni untuk bagi dia berfungsi. Okay, so tu bahagian navigator. Agak penting juga kat sini. Terutama nak login account lah. Kalau kita tak kerti nak login kan macam mana nak trade kan. So kalau kita dah tahu tu kita pangkar dulu navigator tu. So kita tahu basically tadi ada create a new chart, ada profile, ada market watch, ada data window dan juga ada navigator. Sebelah navigator ni adalah terminal. Terminal ni kita punya account lah. Dia ada kat bawah ni. Kalau kita pergi dekat bawah sekali, kita double klik dekat bahagian kiri ni, 3 dot ni. Tengok cursor ni, cursor yang bergerak ni, tengok dekat sini. Kita klik dekat sini 3 kali. Dua kali. 2 kali dia akan keluar macam ni lah. So nampak balance tu 36 juta. Contoh kan, 36 juta ni equity kita lah. Maknanya balance kita yang tinggalan ni selepas kita withdraw yang juta-juta yang dulu tu. Ni balance tinggal lah, 0.36 juta je tinggal. Contoh Jadi kalau kita nampak benda ni, kita nampak lah history kita punya trade kat sini. Kita boleh tengok dekat sini. Ada trade, ada exposure kat bawah ni, account history, ada news alert, ada mailbox semua. Ni tak ada apa sangat. Yang kita fokuskan dekat bawah ni, kita nak tengok trade kita. So trade kita ni basically kalau kita ada entry, dia akan masuk kat sini Contohnya kita buy, dia ada record buy berapa price, kita letak stop loss berapa dan dia tengah running profit pun berapa. Exposure ni kita punya just nak tengok dia punya bentuk pie macam ni lah, carta pie ni, berapa position kita punya volume entry. Dan account history pula kita akan tunjukkan rekod yang lepas. Bagi contoh kita boleh je klik dekat account history ni. Contoh dia kita nak tengok kita punya rekod
Record kan, kita pergi dekat time atas ni, ni ada order. Order ni kita boleh susun, kalau kita ketik ke atas dia akan pergi kepada order yang latest dan juga yang terdahulu. Kita juga boleh tukar yang terdahulu sampai ke yang latest. Time ni pun sama juga. Kita boleh pilih time yang entry kita yang terlama dengan yang terbaru. So kalau kita nak tengok history ni, kita boleh right click dekat time ni. So dia boleh tunjukkan contoh the last 3 month kita punya position kan. Kita boleh tengok last 3 months, so dia akan paparkan history last 3 month dekat sini. So ada kita punya history of trade dekat sini. Contoh dekat sini, nampak bawah ni pun ada record. Kita deposit $20. Lepas tu then kita profit $125. Lepas tu kita withdrawal $145. Contoh ni bukan apa-apa ni, contoh je, contoh. So ni kita punya position. So ada entry sell gold, ada buy gold, ada sell euro, ada sell gold, semua history kita dipaparkan dekat sini. So yang hijau ni maknanya kita dah hit take profit lah. So dekat sini kita punya profit untuk setiap entry. Sekali entry kita profit 43 sen pun ada profit $35, $37, $29. Sampailah kita request withdraw. So situ ada withdraw, maknanya record account ni positif lah, simple lah, positif. So ni history lah, mana kita tengok. Kalau kita nak tengok lagi history dia setahun dulu pun boleh. Kita pergi dekat time ni, kita right click kat sini, kita boleh tengok custom period. Nak tengok hari ni saja kan, contoh dia period ni bila, last 3 month ke, today ke, last 3 week ke, last 3 month ke, last 6 month ke, ataupun all history pun boleh paparkan dekat sini. Tak ada masalah. So ni type ni kita nak tengok mana sell buy ke, kita nak susun semua sell dulu baru buy pun boleh, nak susun semua buy dulu pun baru sell pun boleh. So ni lot size, kita nak susun dia buy lot size terkecil sampai lot size terbesar pun boleh. Ni simbol pun kita boleh susun. Contoh dia kita nak susun gold dekat atas, euro dekat bawah pun boleh. Kita just klik je kat sini, klik atas, klik bawah macam tu je. So ini kegunaan account history lah. Kalau kita nak print out data pun boleh. Kita pergi dekat time ni, kita pergi dekat sini, kita boleh save as detail report. Dekat sini ada kegunaan Kalau detail report ni dia akan paparkan kita punya detail report lah. Contoh dia save as detail report. Jadi dia akan keluarkan macam ada graph, ada berapa floating, semua dia akan keluar lagi detail lah pasal kita punya trading. Contoh lah saya tunjuk satu save as detail report. Okay. So dia dah save somewhere dekat sini, detail, pergi dekat mana desktop, kat desktop, test, test, dia ada HTML file, save dulu bila kita dah save as a detail report tu, dia akan keluar macam ni lah. Boleh nampak? Ke tak nampak? Tak nampak ni. Sekejap saya tutup dia punya share screen ni kejap. Kita tengok share screen. Dia akan keluar macam ni, dia punya detail report. Ni detail report yang kita dah save tadi, dia akan tunjukkan AVS Prime, berapa lot dia. Lepas tu dia akan tunjuk sini berapa kita punya deposit, withdrawal lah. Withdrawal 125, dan kita punya entry semua ditunjuk kat sini, sell, buy apa semua, dan ada graph lagi dekat sini. Dan paling detail bawah ni dia tunjuk juga kita punya gross profit, absolute drawdown, dia tunjuk semua. Short position win apa semua. Jadi profit berapa, loss berapa, dia tunjuk kat sini. So kalau tak ada loss kat sini kosong lah. So profit trade pun dekat sini. Ada average pun ada. So kata basically 5 entry, dia 5 win dia tunjuk dekat sini. Position 1, 4. Profit entry 5. Contoh lah macam ni. Kalau ada drawdown ada. Ni drawdown dia kurang, jadi dia tak tunjukkan sini drawdown dia. So kita boleh tahu. Kalau satu account tu drawdown ni maksudnya floating. Setiap entry tu kita floating berapa persen daripada equity. Jadi sebab tu kalau kita tengok ramai yang copy trade semua nak cari drawdown yang rendah, maknanya setiap entry dia, floating dia tak lebih kata 10% daripada equity. Equity dia 1000, floating tak lebih daripada 100. Maknanya copy trade macam tu kita selesa nak follow. Dia tak ada high risk ni lah. Kalau high risk ni dia punya drawdown akan tinggi. So ini report yang kita boleh print lah daripada MT4 tadi. Faham Alright, so kita berbalik kepada chart kita tadi. Okay. So the next kita dah tahu pasal bahagian terminal ni tadi.
kita boleh, kalau kita tengok dekat trade ni, ni balance yang kita tinggal, kalau tengah running kita nampak kat sini, kita boleh klik balik bahagian kiri, bawah kita double klik balik, dia akan menyuruh kat sini, dia tunjuk sikit je. Ataupun kalau tak nak tengok, kita boleh pangkah je. Kita klik, dia akan ada balik lah. So basically simple je macam tu. Okay, then kita tengok pada next punya option. Ni strategi tester ni, kalau kita nak running kita punya simulator. Simulator ni kejap lagi kita go through dekat sini. Simulator. Ni kita nak buat back test tadi yang macam cakap. Kita nak tengok keberkesanan teknik, kita boleh running. Back test kita boleh pakai strategi tester ni. New order. Okay, itu tadi kolom yang pertama lah. Itu kolom untuk kita punya data-data, kita punya record, kita punya nak pilih pair, kita punya account, semua dekat bahagian kolom belah kiri. Itu kita boleh zonekan sebagai satu kelompok lah. Okay, yang kedua kita dah masuk chapter yang kedua, iaitu untuk kita execute kita punya entry. So dekat sini kalau entry paling mudah, kita boleh tekan arrow dekat sini, ada satu arrow ke bawah ni, dia akan keluar kotak merah ni, sell dengan buy. So kita boleh set ke atas ni, berapa kita nak masuk, 0.01 ke ataupun 0.02 ke, tak kisah berapa kita boleh set, 1.0 kita set kat sini, dan kita boleh simply tekan buy ataupun tekan sell dekat sini. Bila kita tekan buy atau sell, akan masuk line entry kita, baru kita drag untuk ke stop loss dan juga take profit. So kalau kita tak nak guna yang dekat sini, kita boleh tekan new order lah, sebab ada setengah orang dia suka susun dulu kan, dia punya entry tu baru dia masuk dalam market, dia boleh klik dekat new order yang atas ni. Kalau tak nak klik sini, tekan F9 pun boleh. F9 dia akan keluar. Ni. Dia keluar macam ni. Order. So kita boleh terus set. Kalau nak letak stop loss tu, kita nak buy sekarang kan, berapa stop loss kita letak. Kita boleh yang ni kita kena kira sikit. Kalau stop loss kita 50 pip bawah, so kita tolak lah. 6.25 tolak 50. Jadi 1.25 kita punya stop loss. Take profit 50 ke atas. Kita buy contoh kan, kita nak masuk buy. Stop loss 50 pip ke bawah, take profit 50 pip ke atas. So 6.25 tambah 5.00. Dia akan jadi 1.78.1.25. So kita dah set siap. Dia punya lot pun kita dah set 0.1, baru kita tekan buy ataupun sell. Itu kalau kita nak masuk terus ke dalam market. Tapi kalau kita nak masuk order, kita pergi dekat type ni, kita tukar pending order. So pending order ada beberapa lah. Sama ada kita nak letak buy limit ke, nak letak sell limit ke, buy stop ke ataupun sell stop. Ni ramai yang confuse juga, saya terangkan sikit. Buy limit ni which mean kita nak buy lebih rendah daripada harga sekarang. Dan kita letak buy limit. Contohnya kita user phone tak ada option macam PC. Okay. Untuk soalan tu, untuk phone dia ada juga column macam ni, tapi dia sedikit berbeza lah. Dia boleh set bila kita nak tekan buy atau sell tu, kita boleh set dulu. Sebab bila kita nak tekan perkataan tambah dekat phone tu untuk entry, dia akan keluar satu kolom, tapi dia lebih simple lah. Tapi kalau tadi untuk history apa semua ada, kita boleh tengok juga history untuk tengok account tengah running, untuk letak stop loss, untuk TP pun ada, dia boleh buat juga. Tapi normally orang dekat phone dia akan entry dulu, lepas tu baru dia adjust. Dia hold je lama-lama dekat, contoh kita nak entry, kita tengok dekat tengah-tengah tu ada, dia boleh nampak dekat tengah tu ada kita punya tengah trading, tengah running, floating kan, dia tengah bergerak merah biru tu, kita klik lama-lama kat situ, nanti dia akan keluar satu option, kita set dekat situ untuk masuk buy ataupun untuk setkan stop loss ataupun letak stop loss. So buy limit ni kalau kata price tu berada di bawah pada harga sekarang, kita nak tunggu dia turun, dan dia ambil kita punya buy dan dia naik. Itu kita letak gunakan order buy limit lah. Kalau sell pun sama. Sell ni kita nak sell lagi atas daripada harga sekarang. Contoh harga sekarang 1776, kita nak sell 1778. Boleh kita letak sell limit. Jadi bila price naik, dia akan ambil kita punya order. Dia panggil pending order. Order yang kita letak kalau price sampai situ, baru order kita tu trigger. Tu sell limit. Sell stop pula, order sell tu berada di bawah harga sekarang. Contoh sekarang price 1776,
Dia turun lagi sampai 771 ke, dia ambil kita punya sell dan dia turun lagi. Sebab kita expect dia akan sambung turun. Jadi kita letak order sell stop. Jadi sell tu tengah turun, sell, tiba-tiba dia stop sekejap, ambil kita punya order, sambung turun lagi. Tu kalau kita expect dia akan sambung turun lah. Buy pun sama. Kalau kita expect dia naik, sekarang ni tengah naik, tiba-tiba kita nak buy lagi atas daripada harga sekarang, tapi kita nak buy, kita tak nak sell. Ni contoh nak letak SL dan TP dekat mana. Macam mana tu Sekejap. Tengok sekejap. Okay. Saya tunjuk lah sekejap saya tunjuk. Okay. Katakan chart sekarang ni. Okay, sekarang ni harga. Okay, chart ni saya besarkan sikit. Sekejap saya tukar dulu chart ni senang. Okay, ni chart yang saya dah ubah jadi putih. Okay, chart katalah sekarang ni time frame H1. Contoh ni time frame H1. Okay, time frame H1 kata saya ambil contoh, okay, kita nak sell sekarang, contoh kan, kita nak sell sekarang, kita nak sell kat sini lah, kita nak sell dekat sini. Okay, kita sell dekat sini, kita nak letak stop loss dekat sini. Maknanya kalau price naik sampai sini, kita akan buang lah kita punya entry ni. Contoh price naik sampai sini, kita nak letak kita punya stop loss dekat sini. So kita punya take profit dekat sini, contoh dekat sini konon-konon ada support dekat sini, jadi mungkin price akan sangkut, jadi kita nak ambil dia punya peluang tu, sell dekat sini sampai sini je kita punya target. Contoh ni contoh. Sampai sini kita punya target. So katalah kita sell dekat sini, contoh saya tekan sell, pergi dekat sini, saya tekan sell contoh. Tapi sebab equity tak boleh nak sell lah, jadi saya letak contoh, saya letak pending order sell. Katalah ni bukan sell limit tau, tapi ni sell betul-betul lah. Dia akan keluar line macam ni, dia tak tulis sell limit, dia tulis sell sebab kita dah masuk order sell. Lepas tu kita boleh double click dekat sini, dekat line tu untuk kita set. Katalah kita set stop loss tadi kat atas kan, kita tengok tadi stop loss kita price tadi berapa. Stop loss kita price dekat sini 1787. So kita terus masukkan stop loss 1787. Okay, tekan modify. Nampak dia dah keluar tempat SL kat sini. Jadi bila dah keluar kat sini mudah, kita boleh drag dia. Kita nak anjak ke atas lagi, dia pergi ke atas lagi. Nak anjak ke atas lagi, dia boleh pergi ke atas lagi. Jadi ni stop loss kita. Which means bila price sampai di sini, kita dah kena stop loss contoh kan. Jadi sama juga dengan take profit. Kita tengok price nak take profit kita 1768 contoh. Kita double klik balik dekat sini, kita letakkan pula take profit punya amount 1768. Okay, so kita modify lagi. So dia dah keluar take profit dekat sini. So kita boleh adjust juga. Kalau kata tak cukup take profit, kita take profit lagi bawah pun boleh juga. Ikut mana yang kita nak take profit. Contoh kan, bila kita dah masuk sell tu, kita boleh setkan kat sini. Bila kita letak kita punya cursor ni dekat sini pun, dia akan ada tulis ni kan, berapa dia punya profit. Maknanya kalau sampai dekat sini, profit dia $46.10. Bilangan pip dia 92. Dia punya take profit, mana dekat 100 pip lah. Kalau kita genapkan contoh 100 pip, ni 100 pip. Contoh, kat situ 100 pip. Kalau 100 pip, kita masuk 0.1 tadi, 0.01, 0.05 kan, $50. Sama juga dengan stop loss ni, kita boleh tengok. Stop loss dia pun 100 pip. So $50. Kalau kata dia pergi ke stop loss ni. Jadi kita dah ada set dekat situ. Jadi kita boleh tinggal je. Kita dah ada entry lah. Saya kata ni bukan order sell limit ni order yang kita cakap kita nak masuk instant dia. Kita tekan sell, order pun masuk, lepas tu kita boleh drag dia line ni untuk pergi ke line SN. Bila line SN dah ada, kita boleh adjust je. Kita nak besar lagi ke, nak kecil lagi ke, boleh. So bila benda ni kita dah positioning macam ni, bila kita dragkan, kalau order limit order macam ni, ni sell limit kan, bila kita dragkan benda ni, SL dan TP akan ikut. Contoh dia, kalau order sell limit ni, bermakna price naik. Contoh, kita tak nak sell sekarang, katalah kita nak sell dekat sini, dia naik sini baru kita nak sell kan, konon-konon kita nak sell dekat sini. Konon-konon dekat sini macam cantik je nak sell kan, kita pun cakap kita nak sell kat sini lah, kita punya stop loss atas kotak. Jadi order sell limit ni kita boleh letak dekat sini. Nampak? Jadi SL ni akan turut bergerak sekali sebab kita dah set kan, fix 50 pip ke atas, 50 pip ke bawah, kita dah set. Kalau nak ubah baru kita gerakkan yang merah ni untuk diubah. Kata SL 34 pip, TP dekat
120 pip. Kita nampak kita punya reward dekat sini. Kita target dia naik sampai sini. Kita rasa lah goal naik sampai sini, dia ambil kita punya sell, dia turun sampai sini, kita pun profit. Contoh. Tapi kalau naik sampai sini, dia langgar kotak ni, dia kena SL. Jadi kita rugilah kat situ. Sama juga, buy pun kat bawah ni pun boleh. Kita letak, kalau kita nak paling cepat kita nak buat order limit ni, paling cepat kalau kita malas nak key in dekat ni order ni, saya padam balik cara paling cepat nak buat, kita right click je. Contoh dia dekat sini, dekat sini kita nak buy. Kita nak letak order buy limit dekat sini. Right click dekat sini je, dia akan terus ada buy limit dekat sini. Kita tekan je buy limit, dia terus keluar buy limit dekat sini. Maknanya order kita tu dah letak. Kita dah order siap-siap. Lepas tu baru kita adjust. Stop loss dia apa semua. Stop loss kita letak sini. Kita adjust kan. 1654. Modify. Dia keluar stop loss kat sini. Bila dah keluar stop loss punya line ni kita boleh adjust. Adjust kat sini. Kalau tak keluar line stop loss ke line order ni, kita boleh setting lah. Kita boleh pergi dekat right click. Dekat properties ni kita boleh set. Properties ni kita pergi dekat common. Dekat sini kita boleh show us line. Show us line ni kita nak nampak spread lah. Show period separator, show open high low candle, kita boleh tunjuk dekat sini. Jadi baru kita nampak kita punya order. Kadang-kadang tak keluar kata sembunyi. Us line macam ni kan, dekat sini ada dua line, nampak? Line sini ada berkembar kat sini, line hitam dengan line merah tu spread lah. Dekat H1 tak nampak sangat sebab kita punya spread goal ni pun kategori kecil juga. 3 je spread. Kalau kita buka dekat M1 kita akan nampak. Nampak dekat sini. Ni harga sekarang. Ada 2 price kat situ. Kat sini. Maknanya price merah dengan price hitam. Kalau kita tekan buy, kita akan dapat price yang warna merah ni lah. Kalau kita tekan sell, kita akan dapat price yang warna hitam. Itu bid dengan us punya price. To be clear lah. Itu jelas kat situ Okay, so kita tengok balik dekat chart yang tadi tu. Okay, so itu bahagian new order tadi lah. Untuk kita masuk order je kita dah tahu, kita dah letak pending order pun kita dah tahu. Right click je. Normally kalau banyak benda kita tak tahu, kita gunakan option mouse ni, kita right click. Right click dia semua benda ada kat sini. One click trading, indicator, time frame tu semua boleh. Tapi benda ni semua ada dekat atas ni. Dia tak ada, dia lebih kurang sama je. Kalau kita tak nak gunakan atas ni, kita boleh right click je. Right click, masuk sell limit lah contoh kan. Keluar terus sell limit dekat sini. 0.02. Sell limit ni dia akan ikut berapa amount yang dekat atas ni. Dekat ni kotak merah biru ni, kat atas ni dia akan ikut. Kalau kita letak 0.03, sell limit nanti dia akan keluar 0.03. Kalau kita nak buat limit order lah atau pending order, kalau kita nak instant, kita tekan je lah sell, dia akan terus trigger kita punya sell tu. So sebelah daripada ni order ni method code language lah. Ini bagi siapa-siapa yang faham coding MT4 ni boleh go deck. Kalau tak payah usik yang ni. Yang ni pun register as virtual server ni pun tak payah usik. Bukan kita punya kepakaran ni, dia memerlukan kemahiran IT yang tinggi. Ni register account as a source of trade signal ni nak kena daftar MQL4, MQL5. Kalau kita nak, kita punya trading strategy tu boleh guna pakai, kita boleh daftar dekat MQL4 ataupun MQL5. Maknanya MT4 punya channel ada pun ramai orang buat strategi kat situ, dia boleh jual dekat overseas. Tak ada masalah, kalau trade kita bagus, kita boleh jual. Auto trading ni kita on kan kalau kita nak gunakan robot ataupun EA tadi, dan juga nak guna script kita on kan. Itu bahagian teknikal lah, bahagian teknikal dalam MT4 ni. Perlukan kemahiran yang mendalam pasal bahasa C++. Kalau bahasa Melayu pun dapat C+, tak boleh lah. Bukan dia satu benda lain lah, macam programming punya sistem. Okay, so kita masuk yang part yang ketiga. Dekat sini barulah ada candlestick ni punya bentuk pula. Kita besarkan sikit chart ni. Ni zoom in, zoom out ni saya rasa tak payah terangkan. Yang tambah tolak ni zoom in lah. Mana kita nak besarkan dengan kecilkan. So kalau kita tengok kat sini, belah kiri dia ada 3 lah bentuk chart kita boleh tengok. Macam sekarang ni bentuk bar chart. Bar chart ni bentuk macam sekarang ni. Macam pelik-pelik, stick dia macam pelik sikit. So kita akan tukar kepada candlestick macam ni lah. Supaya mudah untuk kita nampak bentuk candle ni. Candle ni pun tak ada apa. Candle ni hanyalah rekod kepada data sahaja. Kalau kita tak nak pakai candlestick, kita boleh pakai line chart. Ni line chart, bentuk line je. Okay, sebelum saya lupa,
Dekat background hitam ni kita nampak ada kotak-kotak. Ini dipanggil grid line. Grid line ni kita boleh hilangkan dengan tekan button Ctrl G lah. Itu cara paling pantas lah untuk kita hilangkan. Grid line ni Ctrl G, so dia akan hilang. So kita nak panggil balik pun sama juga, tekan Ctrl G dia akan ada balik lah. Kalau saya memang saya tak pakai grid ni sebab dia agak semakkan mata. So kita tekan Ctrl G dia hilang. So ni bentuk line chart. So line chart ni dekat sini terminal. Ni kita nak arrange window lah. Bila kita klik sini dia akan keluar. Mana-mana chart yang kita buka banyak-banyak ni dia akan tersimpan dekat bawah ni. Kita tekan ni dia akan susun dalam bentuk kecil-kecil. Macam ni banyak-banyak. Jadi kita boleh susun lah chart tu macam mana kita tengok. Mungkin kita tengok 4 chart. Time frame beza-beza ke apa kita boleh susun lah. Boleh drag je. Boleh besarkan, kecilkan ikut kita punya kesesuaian. Kalau kita nak besarkan double klik je. Bila kita minimize dia akan pergi balik dekat susunan yang kita susun tu. Dan kita boleh save kita punya profile lah. Supaya dia akan maintain that way. So dekat sini kalau nampak macam tanda play ni adalah untuk kita stopkan chart tu. Sebab bila chart baru je dia akan ke depan. Chart baru kita akan ke depan. Jadi kalau kita tekan unplay ni, kita boleh scroll ke belakang. Dia tanpa dia automatic ke depan. Kalau kita tekan play dia akan automatic. Bila pergerakan baru je pun dia akan ke depan. Jadi kita nak tengok belakang tak boleh. Dia automatic dia akan drag ke depan balik. Yang ni kita nak shift sikit ke belakang. Shift end of the chart to the right border. Macam ni dia ke depan sangat kan. Dah sampai hujung lah kita tak nampak. Jadi kita tekan shift. So dia akan ke belakang sikit lah. So shift ni pun kita boleh control. Ada arrow dekat sini. Kita nampak kat sini ada arrow kat sini. Arrow ni kita drag. Kita boleh tarik ke sini. So dia boleh pergi belakang. So kita normally kita akan ambil separuh sini lah. So ada ruang kat sini. Ada space dekat sini lah kan. Supaya kita boleh senang nak buat analisa ke apa. Jadi kalau line chart lah. So kita boleh senang kita kecil-kecilkan chart ke nak buat analisa kan. Contoh kita nak buat trend line kata sini, bucu ni kita sambungkan bucu ni membentuk satu trend line yang cantik contoh kan. Kita tunggu dia breakout sini contoh. Lepas tu dia datang balik dekat trend line ni, kita nak masuk buy sebagai contoh. Kita masuk buy kat sini. Jadi kita tunggu dulu price naik, lepas tu dia turun. Sebelum kalau dia naik dari sini kita masuk order buy limit lah. Kalau kita dia tunggu turun, target dia naik lagi kan. Jadi kita buat analisa based on that lah contoh. Contoh. Jadi kita nampak point-point dia. So dekat mana support resistance dia kita boleh analisa lah. Contoh dekat sini kan, ni ada trend line, dia breakout. So entry dekat sini lah contoh lah kan. Entry dekat sini kita masuk sell. Jadi kita boleh letak sell limit dekat sini. Sell limit. Ni bila price sampai sini, dia akan ambil kita punya order sell. Dengan harapan dia akan turun lah. Contoh lah macam tu kan. Kita punya analisa kan. Ini kalau bentuk line chart lah. Kalau kita nak pakai candlestick pun boleh. Tukar bentuk candlestick. Kalau dikecil-kecilkan juga dia jadi bentuk line chart juga. Kalau kita zoom in dia nampaklah bentuk candle kan. Candle ni. So terpulang. Kalau kita selesa pakai line chart, pakai line chart. Kalau selesa pakai candlestick, pakai candlestick. There is no right and no wrong lah. Maknanya tak ada masalah pun, tak ada isu. Kita pakai mana yang kita selesa dan kita faham. Okay, selepas tu kita padam dulu semua benda ni, tak pakai sangat pun. Line-line ni semua. Okay, so tadi grid line kita dah tahu macam mana nak padamkan grid line. Lepas tu kita ada satu lagi command is tekan control dan juga control Y. Control Y ni satu lagi untuk kita buka period separator lah untuk MT4 ni. Period separator ni dia pembagi chart. Jadi kalau kita buka time frame H1 ni kita dapat tengok lah maknanya semalam punya movement kan. Jadi kita semalam market kat sini. Semalam. Perjalanan satu hari dia naik, dia turun. Nampak lah. So kita tahu lah semalam high low dia dekat mana. Semalam dia punya high dekat sini, dia punya low dekat sini. Ni. Kemarin dekat mana dia punya high low? High low dekat sini, dia punya high dekat sini, dia punya low dekat sini. Hari sebelum kemarin, low dia dekat sini, high dia dekat sini. So kita boleh tengok. Tapi kalau kita tak buka period separator ni, kita tak tahulah. Maknanya semalam punya low kat mana kita tak tahu kan. Itu kalau menggunakan time frame H1 lah. Kalau kita buka H4, period separator dia mewakili seminggu lah. Maknanya satu senggak ni seminggu. Maknanya ni seminggu lepas punya movement. Ni minggu sebelum tu. Itu untuk H4. Time frame 4 hours. Kalau daily sebulan punya. Kalau weekly 1 tahun punya pergerakan. Jadi depend. Benda ni boleh buka lah kalau kita nak pakai. Period separator ni kita buka. Control Y saja. Nak hilangkan pun sama. Control Y. Ingat Control G dengan Control Y. Tu cepat lah. Kadang-kadang lambat nak buka setting, nak tengok period separator, market dah jalan contoh kan. Jadi kita gunakan command-command yang boleh
bagi kita cepat. Okay, so itu tadi sampai mana tadi shift N ni kan perkataan play ni kan dengan scroll ke belakang ni kan. Okay, jadi sebelah dekat situ indikator juga, indikator list. Mana dekat sini kita boleh masuk indikator. Contoh dia kita nak klik dekat sini banyak moving average, trend apa semua. Katalah masukkan trend. Pergi dekat trend, pergi dekat Bollinger Band, kita klik je. So klik setting default, okay. So dia akan keluarlah indikator yang kita nak masukkan tu. Tu satu cara lah selain daripada cara tadi. Kita buka dekat navigator tadi, ada indikator ni, kita boleh drag masuk ke dalam. Kalau kita nak drag ke dalam pun boleh. Kalau kita nak pakai daripada toolbar atas boleh. Contohnya kita drag dalam ni, dia keluar, kita allow, okay, dia masuk indikator dekat bawah ni. So, tu the fastest way untuk kita masukkan indikator. Nak buang, right click, delete dia. Dia dah hilang balik. So, tu cara untuk kita masukkan indikator dengan cepat. So indikator. Yang ni tak ada apa, ni sama juga. Period ni is time frame lah. 5 minit apa semua kan. Actually benda dekat sini dia dah ada dekat sini. Dia sama je. Jadi kalau rasa banyak benda yang kita tak perlukan dekat atas ni, kita boleh right click je dia. Kita customize, kita boleh buat masuk dan boleh buat keluar. Nak buat masuk, kita insert masuk dekat kolom ni. Kalau kita nak remove pun boleh. Kita pergi kat period ni, kita remove. Jadi dekat atas ni tak adalah period tu. Sebab dia sama dengan time frame ni. M1, M5 semua ni dia ada kat sini. Jadi kita boleh pilih dekat sini. Yang ini template. Template ni contoh kita dah masuk kat indikator tadi. Bollinger Band kan. Contoh kan Bollinger Band tadi kita masuk. Setting default kat sini kan. Lepas tu kita boleh save template. Cara nak save dia kita right click je. Dekat template dekat sini kita tekan save template. Letak nama apa-apa. So the next time kita nak panggil dia, kita hanya perlu right click je dekat chart ni. Kita tekan template dan kita panggil lah dia punya template yang kita dah save tadi. Jadi tak payah kita nak save banyak-banyak kali. Jadi bila kita buka pair lain pun, Euro ke, pair GU ke, kita nak load template, sama je. Jadi kita dah save satu template, kita boleh guna pakai. Contoh kita ni pengguna teknik BBMA. Jadi kita dah ada save template BBMA. Jadi kita hanya pergi template, nampak BBMA, kita klik je, home dia terus keluar BBMA punya line semua kan, BBMA dan line online apa semua kan. Jadi kita tahu chart pun kita dah save, nak warna putih, warna hitam semua boleh ada dekat template. Banyaklah kita punya apa template kan, banyak. Contoh kita pakai BBMA lagi kan, background hitam ada, background putih ada, kita save kan dekat situ. So sama juga dekat sini, kita dah tunjukkan dia punya cara untuk kita savekan template tu. So ni tak ada apa, ni just cursor tadi, arrow macam ni, ataupun kita boleh tukar dia bentuk macam ni. Dan bentuk macam ni, actually kalau nak pakai bentuk cursor ni, kita boleh tekan dekat mouse ni, roller tu, kita klik je kat roller tu, dia keluar je kat benda ni. Benda ni untuk kita ukur sebenarnya. Contohnya daripada sini, dia naik ke atas berapa pip. Dia terus. Kita klik dekat sini, kita tekan, left click, kita drag ke atas, dia tunjuk sukat berapa pip. Dia kan bergerak ni 15, 16, 160, 170. Jadi sini ke sini 200 pip. Kita nampak 200 pip punya perjalanan. Contoh dekat situ kan, 200 pip punya perjalanan sampai situ, 120 pip. Jadi kita boleh ukur dengan cepat bila kita gunakan kita punya mouse ni, kita dekat roller tu, kita klik je. So kita dapat dia punya itulah. Dia punya kecepatan tu kita dapat. Alright so ada soalan boleh tanya sementara kita proceed lagi. Okay, so dekat sini sebelah daripada cursor dengan crosshair ni ada line lah, maknanya draw, kita nak draw line tegak ke, nak draw line horizontal line ke, kita boleh ambil kat atas tu untuk kita draw. Untuk buat marking senang, sini kan kita marking, nampak sini support ke apa, kita boleh marking. Dan juga trend line kat sini lah, kita boleh tarik kat atas ni trend line. Jadi kalau ada benda-benda lain yang tak ada dekat sini, kita boleh insert lah. Contoh kita nak masuk bentuk bulat, ni ada bentuk square je, bentuk bulat tak ada. Kita right click, customize, kita masukkan lah benda-benda yang kita nak. Dekat sini contoh eclipse, kita insert dekat sini. Jadi dia akan keluar lah dekat sini bentuk bulat. Kalau kita perlukan lah bentuk bulat ni kan, untuk sahaja dah gatal nak pakai kan, jadi kita boleh adjust ni bentuk bulat supaya kita nampak lah kan. Si bentuk square tak nampak sangat lah, bentuk bulat macam ni. Jadi kita letak kat sini. So ada bentuk bulat, ada bentuk square.
Jadi benda ni kita boleh option juga, kita double click je dia. Double click je kalau ada kotak contoh kat sini kan, kita double click dia akan keluar titik-titik ni. Kita boleh right click, rectangle properties kita boleh ubah color hijau ke color apa, kita tukar kat sini lah. Color kuning contoh kan. Jadi kalau kita nak copy pun senang, kita double click je kat sini, kita tekan control dan kita drag ke tepi. Dia dah terus copy macam tu. Kan mudah dan pantas kan. Kita double click je kat sini, tekan control, kita drag ke tepi. Dia terus copy. Semua kita boleh copy. Trendline ke, box ke, eclipse kita boleh copy. Ikut kita punya nak pakai lah. Kalau nak pakai baru kita letak. Kalau tak jadi semak lah. Eclipse ni boleh copy. Tak sini contoh kan. Reject sini, reject sini. Reject sini contoh kan. Kalau kita nak tengok kita punya teknik tu berkesan tak berkesan kan. Contoh dia kat sini. Sini. Contoh kalau kita pakai BBMA kita nampak ni ada pembentukan extreme ni. Extreme ni satu fenomena di mana shadow tu dia keluar daripada band. Ni band lah. Polygon band ni yang bentuk ular ni. Dia tak bagi candle keluar. Normally bila candle keluar dia kena push balik masuk dalam. Jadi kita nampak kat sini. Setiap kali candle keluar dia akan ditolak balik masuk ke dalam. Jadi biasanya kemungkinan dia orang akan masuk buy lah. Mungkin lah saya tak ajar BBMA nak belajar BBMA cikgu BBMA lah. Kat sini kan. Jadi contoh dia dekat sini kita nak point-point kita nak buy lah. Contoh kata bentuk gold kan. Jadi kita boleh marking lah. Contoh dia keluar band dia masuk balik. Dia keluar band masuk balik. Jadi kita gunakan tools yang ada dekat atas ni untuk buat marking. Dekat sini pun kita boleh ada arrow lah. Nak buat arrow kan, expectation kita dia nak turun kan. Dekat sini dia turun. Jadi kita letak siap-siap supaya the next time market sampai sini kita dah tahu dah. Sini kita dah tandakan untuk kita masuk sell. Jadi kita dah, mungkin esok kita lupa ataupun mungkin esok dia tak sampai lagi, dia sampai lusa ke, minggu depan ke, jadi kita tak tahu kan. Bila kita tanda macam ni kita tahulah, ni tu hari aku buat dia punya setup untuk dia sampai sini nak masuk sell lah, contoh kan. Jadi kita boleh ready dan standby lah. So kita buat marking macam tu. So pandang balik semua. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? So dekat kalau bahagian price kat sini pun kita boleh klik kan dekat price ni banyak ni. Bila kita klik, kita tertarik ke bawah, dia boleh kecilkan chart tu. Kita drag ke atas, dia boleh besarkan chart tu. Kalau scroll roller ni kita boleh ke belakang. Roller ni depan belakang kita guna roller ni untuk belakang tengok history Yang penting kita offkan dulu yang scroll the chart ni, kita offkan dulu, kita boleh scroll sampai ke belakang. Kecilkan chart, nak laju kita kecilkan sikit, dia scroll ke belakang. Kalau kita nak tengok dia punya depth dia, kita boleh tarik price tepi ni, dia akan compress sikit chart tu jadi gemuk sikit lah kan. Kalau kita double click dekat price ni, dia akan back to normal balik lah, dia punya setting tu. So banyak sebenarnya function dekat MT4 ni, kalau tahu memang kita boleh buat macam-macam lah dekat MT4 ni. Okay, so the next is kita nak tengok macam mana kita nak masukkan indikator yang custom lah. Contoh kan kita dah download satu indikator, kita dah locate file dia, contoh kita dah save kat desktop kan. Kita dah save kat desktop. Cara dia adalah dengan kita copy indikator tersebut, kemudian kita buka dekat data folder. Dekat sini. Data folder tu duduk dekat bahagian kiri sekali, atas file. Kita pergi dekat open data folder. So dekat sini kita klik open data folder, dia akan keluar satu banyak-banyak file dekat sini. Dia akan keluar file. Kalau dia lambat sikit, dia berat, dia lambat sikit, dia keluar macam ni. So kita boleh nampak dia tak keluar kat sini. Saya tak sharekan screen folder. Dia tak boleh tunjuk sekejap. Dia akan keluar satu folder macam ni lah. Dia akan keluar satu folder macam ni. Dia keluar folder. Nampak folder macam ni kan. Jadi kita pilih. Kalau untuk indikator, kita pilih MQL. MQL, double click. So dia akan keluar folder-folder lagi. Kita cari folder yang ada tulis indikator. Kalau template pun boleh. Kalau kita dah save template tu dekat dulu broker ABC, kita pergi dekat broker ABC tu, kita buka folder template, kita boleh copy je template dia dan kita paste dekat template dekat APX pun boleh, tak ada masalah. Indikator pun sama. Kita dah ada ni indikator. Kita double click. So benda kita dah copy tadi tu, kita paste je dekat sini. Jadi dia dah siap. Dia dah paste dekat sini. Indikator yang outsource tu dah masuk dalam MT4 APX. Boleh pakai outsource indikator, tak ada masalah. Script pun sama. Kalau kita ada script ke, ada EA semua, kita
paste dekat folder yang berkenaan lah. Jangan script itu paste kat indicator, dia tak function lah. Kalau indicator, paste kat indicator. Indicator ni normally file dia format MQL4 ataupun EX4 punya file. Dua file ni biasa normally lah. Template, file dekat template. Kalau tak ada dekat template dekat sini, kita pergi up satu folder ke atas, cari folder template. Template, paste dekat template. Profile, paste dekat profile. So itu dia punya ni lah. Dia punya folder tadi, kalau kita perlukan untuk masukkan ke dalam kita punya chart. Apa benda yang kita nak guna pakai, kita masukkan ke dalam folder-folder tersebut. Alright. So ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh tanya Kalau tak ada, kita proceed untuk kita punya the final chapter kat sini. So kalau kita nak buat running nak buat satu running test, kita nak buat satu test, kita nak tengok kita punya method tu berjaya atau tidak, kita boleh running test sebenarnya. Contoh katakanlah kita guna nak test teknik BBMA ni, contohnya setiap kali dia keluar daripada band ni, kita nak masuk buy. Setiap kali dia keluar band atas, kita nak masuk sell. Contoh, BBMA lah, BB lah. Bollinger Band lah, bukan BBMA. BBMA ni diperlukan satu sequence of setup. Dia kena complete structure baru dia jadi. Jadi kalau ni katalah kita ambil setup Bollinger Band MA buangan, kita pakai band saja. Kalau dia keluar, kita buy. Kalau dia keluar atas, kita sell kan. Jadi kita nak tahu benda tu berkesan ke tak, kita boleh running test dekat strategi tester ni. Bahagian atas sekali, belah kiri. Sekejap ada soalan, break even tu apa? Okay, break even tu dia macam BE lah. BE dia panggil, selalu panggil BE. Contoh macam ni lah. Katalah kita sell kat sini kan. Kita sell dekat sini, kita sell lah. Ni sell. Okay, sekarang ni kita dah sell kat sini. Katalah kita dah sell semalam lah. Kita sell kat pucuk lah. Kita sell kat sini lah. Lepas tu price pun turun. Bila kita sell ni, kita akan letakkan satu stop loss. Setelah stop loss kita letak 1794 kata stop loss kita, dan kita letak TP kita 1790 contoh kan, kita letak kan 1790 kan. Okay. Waktu kita sell, kata kita sell semalam ni, kita letak stop loss dekat, stop loss kan dekat atas kan. Bila kita sell, stop loss mesti duduk atas. Dia boleh take profit dekat bawah, sebab bila price sampai, konon lah semalam dia dah TP. Katalah TP kita tak sampai, TP kita jauh lagi sampai bawah ni katakan. Kita nak TP dekat sini. Jadi kita punya TP tu tak sampai lagi. Mungkin hari ni expect sampai. Jadi untuk kita buat break even, stop loss ni kita akan tarik pergi bawah pada entry kita. Itu macam ni tak boleh sebab entry ni tak hidup. Kalau dia hidup boleh. Kita tarik stop loss kita letak bawah pada entry. Macam ni kita letak kat sini contoh. Bila kita letak dekat sini, kalau lah price patah balik, kita akan kena stop loss dalam keadaan positif. Mungkin positif 1 pip je. Sebab kalau letak banyak pip, dia boleh ambil. Katalah kita letak separuh semalam kan. Tak sini. Hari ni dia naik, dia dah ambil. Kita punya stop loss positif. Jadi rugi lah, kita rasa market boleh pergi jauh lagi. Jadi apa yang kebanyakan trader buat, dia akan letak break even lah. Lepas price tu turun, dia akan tarik SL letak bawah pada entry dia. Kadang-kadang 1 pip je ataupun 2 pip je daripada entry dia ke bawah. Jadi walaupun market patah balik, dia kena SL tu positif. Itu maksudnya dia letak break even. Tapi tak banyak lah, mungkin dapat 1 pip, masuk $1, dapatlah $1 kan. Jadi tapi at least tak rugilah. Itu terpulang. Kalau siapa nak pakai BE, boleh letak BE. Kalau kata banyak layer, semua price dah turun jauh, semua dia pun dia letak BE, break even, 1 pip. Tapi dia tak nak ambil TP, dia rasa market boleh turun lagi kan, jadi dia letak BE banyak-banyak. Kalau market libas ambil BE, dia tak ada rezeki lah maknanya. Tapi tak ada rezeki bukan dia rugi, dia dapat profit 1 pip lah, 1 pip, 2 pip macam tu kan. Sebab dia letakkan SL dia di bawah pada entry. Kalau buy pun sama, buy kita akan letakkan stop loss atas pada buy tu nanti. Lepas price naik, bukan masa price sampai.
waktu price tu sampai kita nak drag kadang-kadang tak boleh, dia kena jauh daripada price kita entry tu 5 pip ke baru kita boleh tarik 1 pip. Contoh. Macam itulah dia punya konsep BE tu. Okay, so kita masuk balik bab tadi tu kalau kita nak buat strategi tester tadi, kita pergi dekat atas ni. Saya buang dulu. Order ni saya buang dulu. Okay. Kalau kita nak buat strategi tester tu, kita boleh run dekat sini. Kita pergi dekat bahagian atas ni, belah kiri ada strategi tester, kita klik dekat sini. So dia akan keluar dekat bawah ni, benda-benda yang kita kena set lah untuk kita test kita punya method tu. Contoh kita mula-mula kita kena pilih salah satu aspect advisor yang ada kat sini. Kita guna yang default lah. Sebab kita tak bawa masuk AA lagi, kita guna default yang ada. Katakanlah moving average, kita test moving average ke. Lepas tu kita pilih simbol. Simbol ni maksudnya pair lah. Contoh kita nak pilih untuk gold katakan. Jadi kita cari chart gold. Gold APX. Lepas tu kita pilih time frame. Kalau nak pakai H1, kita pakai H1. Lepas tu kita pilih waktu dia. Waktu dia bila. Use date kita pilih jangan today lah katakan today. Ni pun sama, kita pilih today. Tak ambil jauh sangat, kita ambil kurang dalam kita ambil 3 bulan daripada Oktober sampai sekarang. Oktober 4 Oktober sampai sekarang. Lepas tu visual mode ni kita tick, kita setting paling laju ni kelajuan dia maknanya kelajuan chart tu untuk bergerak. Lepas tu skip tu ni semua dah okey. Dan kita tekan button start kat sini. Button start ni, so dia akan loading kita punya, dia akan generate report, lepas tu dia akan buat simulation. Itu sekejap dia running macam ni, lepas tu dia akan keluar sini. Kita boleh pause dulu, kita pause sekejap kat sini, lepas tu kita pergi dekat atas sekali, dekat chart ni, kita masukkan template kita yang kita nak test tadi. Contoh kita nak test BBMA kan, jadi kita masukkan template BBMA kat atas ni. Bollinger Band lah katakan, Bollinger Band tak nampak pula. Template, katalah dekat sini cari mana tadi. Okay. So BBMA kat sini kan, bila kita masuk sini, so kita sambung balik tekan play tadi. Jadi dia akan bergerak macam ni. Dia bergerak laju. So kita boleh nampak. Ini real time, maknanya ini waktu 6 Oktober punya pergerakan. So kita tengoklah, maknanya okay, ni katalah kita keluar band ni kita nak buy kan, kita nak buy. Kita tengok jadi tak kita punya buy. Buy. Betul dia naik. Kita buy kat sini dia naik. Jadi maknanya setup ni win lah untuk hari ni. Dan kita tengok lagi sebab kita buat data dia sampai setahun boleh kita buat data. Okay, contoh sampai atas ni kan kita nak sell pula. Kita nak sell dekat sini. Boleh tak sell? Ni tak keluar lagi. Kita tunggu dia keluar. Konon-konon kita nak sell lah. Dia keluar je kita nak sell. Jadi kita tengok berkesan ke tak method tu dan berapa dia punya stop loss, berapa dia punya take profit. So kita boleh running. Yang penting kita perlu template, kemudian kita reload template tu dekat chart yang kita buat simulation ni. So dia boleh nampak dia punya method tu. Berkesan ke tidak apa semua kan. So kita boleh time frame. Kita nak tengok dekat M5 pun boleh. Tapi kena set awal-awal lah. So dekat sini kita boleh tahu. Maknanya teknik tu jadi tak macam ni kan. Dia dah keluar, dia dah turun. Nampak? Dia sampai dekat band atas, dia turun. Jadi kat sini apa pip? 150 pip. Jadi kita tengok apa lagi next punya. So hari ni ada setup win. Hari ni ada setup win. Ni dia dah terkeluar. Jadi kita dah ready untuk masuk sell. Pum tiba-tiba dia naik lagi. Jadi hari ni setup tu fail. Jadi apa sebenarnya SOP yang kita kena tunggu? Mungkin kita kena tunggu candle reversal lah. Bila dah ada reversal candle baru sell. Contoh rupanya kita punya SOP ni candle reverse satu. Jadi jangan untuk bila dia keluar kita kena pastikan ada candle yang berlawanan. Jadi kita adjust kita punya setup tu. Contoh, okay, ni ada candle baru dia jadi. Tak boleh tu masuk. Jadi kita tengok sini pun, sini pun ada candle reverse baru dia turun. Candle reverse baru dia turun. Dekat sini ada candle reverse baru dia turun. Jadi the next punya entry kita tunggulah dia keluar je band bawah. Okay, dia keluar band bawah ni kita nak masuk buy kan. Ada tak candle reverse keluar? Okay, ada candle reverse kita boleh masuk
buy. Tunggu ni tak ada lagi. Okay, ni candle reverse dah siap. So masuk buy. So macam tu lah, mana kita nak test kita punya teknik tu, kita boleh buat juga. Kalau kata nak pakai SND kan, kita marking SND, nak tahu marking kita betul ke tak, katalah kita upload satu template SND. Kata kita punya marking tu konon-konon kita nak buy kat sini, sampai dekat sini kita nak masuk. So kita tengok, bila price sampai sini, apa yang berlaku? Sini kita nak buy, sini kita nak sell. Contoh kan, kita nak masuk buy, sini nak sell. Okay. Dia sampai sini sell. Okay. Sell dia break. Dia break, apa kita buat? So kita tengok. Kalau dia break, kita kena tunggu dia retest untuk kita masuk buy. Nak bunyi kan. So kita tengok. Sebab dia breakout ni, apa yang akan berlaku? So kita buat marking. Jadi kita tahu marking itu betul ke tak. Kalau salah, kenapa dia salah? Kita marking salah ke? Jadi kita boleh adjust. Kita kecilkan chart, kita tengok kan. Okay, so dekat sini kita tengok the next level dia akan reject dekat mana? Dekat sini. Dekat sini price sampai, boleh masuk sell. Contoh kan, kita tunggu dekat sini. So kita nak tengok keberkesanan dia. Kalau kita stop loss dekat sini, berapa pip? Reward berapa pip? Dekat sini nampak dia pecah bawah balik, macam mana kita nak buat? Apa-apa method pun, kita running back test tu supaya kita ada keyakinan. Next time, bila setup betul-betul real time sampai, kita boleh ada kekuatan untuk masuk. Tak adalah kita masuk entry takut-takut kan. Kita dah tahu ini berapa dia punya ni. Ini 70 pip. 70 pip berapa? 0.02 contoh kan. Jadi kita tahu loss berapa, TP berapa. Dan kita boleh record kita punya tahap keberkesanan entry tu. Jadi kalau teknik macam stop loss je, kita tukar lah, janganlah kita pakai teknik tu, kan cari teknik yang sesuai dengan kita. Betul lah, member baru ajar ni teknik polygraph, pakai MA ke pakai apa, tak kisah. Kita running dulu, tengok berapa bulan, berapa tahun. Kalau kajian tahun, tengok bertahun-tahun kan. Sampai sini nampak. Sampai sini dia pecah. Lepas tu dia turun balik. So kita tahu lah, maknanya sampai sini dia pecah zone ni. Sedangkan zone kita tanda kat sini. Jadi kita pecah kat sini, kita tahu market ni nak turun ke dia nak naik kan. Jadi kita boleh buat analisa. Jadi bila dia pecah tu, kemungkinan dia buat breakout ke, dia buat betul-betul breakout ke. Kalau dia buat false breakout, apa ciri-ciri false breakout? Kalau dia nak continue trend, apa ciri-ciri continue trend? Okay, kalau macam ni, kita nampak dia buat breakout sahaja. Dia lajak beberapa pip daripada sini. Kemudian dia masuk balik, membentuk satu head and shoulder dekat sini. So the next point is dekat mana kita nak entry. Dekat sini lah, contoh lah kan. Contoh. Dekat sini. Lepas tu, letak stop loss kat mana? Letak stop loss kat tempat yang sama atas ni. Contoh macam tu. So kita ada satu ketetapan untuk SOP yang kita nak guna kan. Berapa jauh dia boleh pergi. Dekat mana target dia, kalau dia fall sampai mana. Okay, so market pun turun. Target sampai sini. Sampai dah sini. Jadi kita nampak apa yang kita marking, apa yang kita faham, kita interpretkan dalam bentuk lukis. Jadi kita tahu dekat mana kita nak entry. Ini contoh lah bila kita guna time frame H1. Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Ni pun dah sedikit detail dan mendalam. Ramai pun tak tahu guna function simulator ni. Dan function tu ada dalam MT4. Mana-mana MT4 pun saya rasa ada benda ni. Cuma kadang-kadang dia delay sikit. So boleh, kalau nak try teknik, boleh run simulation ni. Just savekan template tadi ataupun profile. Bila kita dah running simulator ni, kita boleh load dekat sini. Kita tunggulah. Tunggu sampai sudah. Jadi kalau nak tengok hari, berapa hari, kita boleh buka period separator tadi. Boleh control Y, so dia boleh tengok balik. Setiap hari punya movement macam mana kan. Jadi kita nampak. Turun. Jadi kita tahu kita punya method tu valid ke tak valid. Kalau tak valid, kena adjust lah mana silap dia. Mungkin stop loss kita salah ke, kita punya SNR line kita salah ke, SND line salah ke. Kita boleh repeat tu untuk dapat trade yang lebih tepat lah. So saya rasa itu saja untuk hari ini. So terima kasih kerana join. Selamat malam dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.